Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah kepada semua yang hadir pada malam ni. Zarina Syahibuddin, Yuwana Mukhtar, Aziz Taifur, Yuwana Lee. Jangan lupa tuan-tuan ya, doakan untuk sahabat kita Encik Baharudin Budi yang sedang diuji oleh Allah SWT sekarang. Isteri beliau berada di hospital, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ada peluang nanti kita sembahyang hajat untuk beliau, moga Allah SWT mudahkan untuk isinya itu Suzy Daniel, ahlan wa sahlan, Nidburn. Malam ni kita dah menuju ke penghujung surah Nisa sebenarnya. Dan seperti yang saya janjikan, kita bawa ayat 166 hingga 170. Dan saya akan ceritakan pada malam ni tentang bagaimana kebejatan golongan kafirun ini, sama ada Yahudi ataupun kaum musyrikin yang menentang Nabi SAW. Sehingga ayat-ayat ini turun untuk memberikan kepada Nabi satu sokongan motivasi, satu sokongan moral tuan-tuan. Satu bimbingan, satu kekuatan untuk umat dan terutamanya untuk Nabi SAW ketika mengalami berbagai tekanan pada masa itu. Baik tuan ya, ya Fatih Nami, Alhamdulillah semua yang hadir pada malam ni. Jangan lupa buka tafsir Ibn Katsir. Kita masih lagi pada jilid yang kedua, menuju pada ayat-ayat yang penghujung pada muka surat yang akhir daripada tafsir yang mulia ni. Kita ada pada muka surat 630 jilid kedua, tafsir Ibn Katsir. Terima kasih tuan-tuan yang telah pun terlibat dalam kempen satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu madrasah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir. Siapa yang beli tafsir Ibn Katsir dari Telaga Biru akan beroleh satu kitab yang istimewa bertajuk Ensiklopedia Nama-Nama Anak. Ia bukan saja penuh dengan nama-nama anak, malahan nama ilmuwan, nama mufassirin, muhaddisin. Ejaannya betul kerana banyak orang yang menamakan anak-anak mereka dengan bahasa Arab tapi ejaan salah. Kat sini kita lihat ejaan bahasa Arabnya, ada sejarah lagi tuan-tuan. Kisah tentang para sahabat, ada gambar-gambar ada ulama-ulama tanah Melayu. Pernah dengar tak seorang bernama Nuruddin Ar-Raniri? Pernah dengar nama Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari? Ni nama orangnya. Ada kitab-kitab yang telah pun dikarang oleh mereka, ada penerangan tentang mereka ni. Jadi ini bukan saja kisah tentang anak-anak, nama-nama anak, tapi lebih daripada itu ia menghimpunkan kisah para ulama. Ni Syiar Alamin Nubala dalam versi bahasa Melayu yang mudah tuan-tuan. Baik, setiap yang beli tafsir Ibn Katsir dari Zazan Travel ataupun dari Telaga Biru, mereka akan dapat hadiah buku ni, kempen motivasi untuk satu rumah satu tafsir. Apalah kiranya tuan-tuan, satu investment yang akan kita faham pada kalamullah dalam bab keduniaan. Sebahagian daripada kita tak berkira-kira untuk memperindah rumahnya, mencantikkan keretanya, mengupgradekan telefonnya, pantang keluar yang baru mesti didapatkan. Tapi bagaimana pula pelaburan akhirat kita untuk memahami kalamullah tuan-tuan? Dapatkan tafsir Ibn Katsir yang biru ni. InsyaAllah kita belajar daripada tafsir ni. Selain daripada itu, kita juga boleh baca tafsir Munir. Sesekali saya pakai tafsir Munir, sekali-sekali saya pakai tafsir Ibn Katsir ya. Baik, ayat yang saya maksudkan ni merupakan ayat 166 hingga 170 pada malam ni. Habibah Sofia Abdullah, Alhamdulillah semua yang hadir, Azizan Salim, harap dengar suara saya semua dengan baik. Puan Fatimah Wati, Barakallahu Fikum. Terima kasih Puan Fatimah. Zulkarnain Muhammad. Baik Jadi lihat pada muka surat 130 tafsir Ibn Katsir ini jilid yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma bis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahul azim.
Mereka tidak mahu mengakui apa yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Sesungguhnya orang-orang kafir yang menghalang manusia dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya orang-orang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula mereka akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Wahai manusia, sungguhnya telah datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu dengan bawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itu yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Kerana sungguhnya apa yang terdapat langit bumi, semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kata Imam Az-Zamakhsyari dan tafsirnya, bila kita reverse balik, kita flashback balik ayat yang lalu mengisahkan tentang kebejatan, penyimpangan, ta'annud, iaitu keingkaran luar biasa yang dimiliki oleh kaum Yahudi. Bila mereka minta kepada Nabi SAW supaya datangkan Quran itu bertulis dari langit, Nabi naik ke langit untuk membawa turun Al-Quran itu, kononnya sama seperti Nabi Musa, maka Allah SWT membalas segala kata-kata kaum Yahudi dan juga Ahli Kitab itu dengan turunnya episod 166 hingga 170 ini bagi menerangkan kepada kita, andai kamu menolak apa yang dikatakan, andai mereka menolak apa yang kamu bawakan itu, wahai Muhammad SAW, usah risau, kerana Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah menerimamu. Ini kata motivasi, umpama tuan-tuan, kata Imam Mutawalli Syarawi, sekiranya seorang daripada anak itu di sekolah dia kecewakan, mungkin dia ditekan, dianiaya, dibuli orang contohnya, maka si anak ini pun balik ke rumah, ada kawan-kawan yang menghinanya sebagai contoh, maka si ayah ibu yang ada kat rumah beri kepadanya motivasi. Kan saya dah ajar tuan-tuan, kalau kita hantar anak-anak kita pergi sekolah waktu sekarang, ataupun anak-anak kita yang kecil masuk dari satu, apakah doa yang dianjurkan itu tuan-tuan? Kita telah belajar daripada kitab Azkarul Azkar oleh Imam Nawawi, kan, oleh Imam Asyuti, ringkasan daripada karya Imam Nawawi itu, itulah alhamdulillahillazi nasaraka wa a'azzaka wa akramak. Ingat tak doa ni? Anak kita nak pergi interview, anak kita nak berkahwin, yang perempuan tu akan meninggalkan kita, akan ikut suaminya, kali pertama pisah daripada kita, duduk lelaki yang asing yang tak pernah kenal sebenarnya itu tuan-tuan. Maka doalah untuk mereka seperti doa Nabi SAW ini, alhamdulillahillazi nasaraki wa a'azzaki wa akramaki. Terima kasih, dalam grup WhatsApp nampaknya dah ada yang mengungsikan, share doa ini untuk kita pelajari sama. Ingatkan kembali, hari ini merupakan hari pertama anak-anak kita masuk ke sekolah bagi darjah 1, kan. Ya. Jadi dalam konteks cerita yang dibawakan ini tuan-tuan, kaum Yahudi menafikan perutusan Nabi kita Muhammad SAW, yang kita telah bincang pada yang lalu. Begitu banyak rasul-rasul diutuskan oleh Allah SWT, dan Allah tekankan tentang Nabi Isa, kerana kaum Yahudi menolak Nabi Isa, mengatakan dia merupakan anak zina. Dan apakah bilangan Nabi-Nabi yang diutuskan, iaitu sebanyak 124,000 orang, dan bilangan mereka yang menjadi rasul yang pangkatnya lebih tinggi daripada Nabi itu sebanyak 313 orang. Yang wajib kita imani dinyatakan dalam Quran cuma 25 orang sahaja, kita dah bincangkan. Jadi pada episod ini, Allah SWT memberikan kepada Nabi kita SAW satu motivasi, satu sokongan moral memandangkan kaum Yahudi menolak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, bila datang ayat ini, lamma sa'ala ahlul kitab inzal kitab minas sama'i wa ta'annatu bizalika wa hatajja alaihim biqawli qala Allahu yashhad bima'na annahum la yashhadun lakin Allah yashhad. Maknanya kata Imam Az-Zamakhsyari, turunnya ayat ini seperti kalau kita perhatikan seolah-olah macam satu episod baru. Sebenarnya dia ada kaitan dengan episod yang lalu. Bila golongan Yahudi ini menafikan putusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak persaksian tersebut, mengatakan tidak ada lagi Nabi selain Nabi Musa. Maka Allah menceritakan tentang ramainya Nabi-Nabi yang diutuskan, sehingga ada di kalangan para ulama yang pergi begitu jauh mengatakan bahawa sebenarnya banyak Nabi yang telah diutuskan oleh Allah SWT ke tempat-tempat lain seperti benua India contohnya, di tempat mungkin Confucius itu juga merupakan seorang Nabi. Mungkin seorang yang bawa agama Hindu itu juga seorang Nabi. Ini perkaranya kita tidak ada bukti tuan-tuan. Tapi kalau kita mengkaji apa yang terdapat dalam ajaran yang dibentangkan oleh contohnya Dr. Zakir Naik, kita melihat ada kesamaan. Wallahu alam.
Mungkin kerana peredaran zaman yang begitu jauh daripada Nabi-Nabi, maka mereka kembali sesat. Seperti yang telah saya bincangkan tuan-tuan tentang kisah putusan Nabi Adam, Idris, kemudian datang Nabi Nuh, merupakan rasul yang pertama. Apabila penyimpangan telah mula berlaku sejak daripada Nabi Idris alaihissalam, selepas Nabi Idris alaihissalam, manusia mula sesat dan menyembah patung berhala. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada mengatakan bahawa yang terdapat persamaan dalam apa yang ditulis dalam kitab Veda contohnya, ada persamaan dengan Islam, mungkin itu merupakan satu keputusan Nabi terdahulu yang telah diselewengkan. Kita tidak ada bukti untuk mengatakan ya ataupun tidak. Ini adalah pendapat seperti contohnya Imam Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh mengatakan demikian. Itu juga contohnya bila kita menghayati apa yang terdapat dalam ajaran Buddhis, Confucius, ada persamaan dengan Islam, tak menafikan. Tapi telah pun diselewengkan barangkali, itu katanya. Untuk mengatakan ya ataupun tidak, kita pun tidak tahu. Tapi yang pastinya Nabi SAW telah menjelaskan, kita bentangkan dalam kuliah lalu, bahawa ada lebih 124,000 orang manusia yang diangkat oleh Allah menjadi nabinya. 313 pangkat Rasul, kerana Rasul lebih tinggi daripada Nabi, telah kita bincangkan. Cuma daripada 313 itu yang wajib kita imani, yang kita ketahui disebut nama-nama mereka dalam Quran, itulah 25 orang. Yang mula dengan Adam, berakhir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah saya huraikan berapa orang di kalangan mereka merupakan Nabi orang Arab, berapa orang merupakan Suryani. Telah kita bincangkan perkara ini di kuliah lalu. Tuan-tuan boleh kembali mendengar episod yang saya sampaikan di Facebook kira-kira 3 hari lalu. Baik. Jadi bila Allah memulakan ayat ini sebagai satu sanggahan kepada sifat Yahudi yang mempunyai ilmu tetapi menolak kebenaran, lalu mengatakan tidak ada Nabi selepas Musa alaihissalam, maka Allah menjawab di sini, kalau mereka tolak pun tak mengapa wahai Muhammad. Ibaratnya macam kita lah, bila anak kita di sekolah mungkin diketepikan, dinafikan haknya, mungkin dianiaya, dia jadi cikgu-cikgu. Janganlah pilih bulu pada anak-anak, mentang-mentanglah murid ni kulitnya putih, mungkin yang ni pandai, mungkin yang ni ayahnya kaya, datang hantar pergi kereta Mercedes, yang tu naik motor tak dipandangnya. Jangan ni cikgu-cikgu ya. Ini zaman dulu mungkin berlaku. Zaman sekarang cikgu-cikgu semuanya baik-baik, alhamdulillah. Jangan menafikan peluang untuk orang menuntut ilmu walaupun latar belakangnya tak seberapa. Kerana yang tak seberapa tu mungkin satu masa nanti akan jadi doktor pakar yang kita pula kena dapat rawatan daripadanya. Ialah dunia macam tu lah tuan-tuan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu ibarat roda berpusing-pusing. Sekali kau di atas, sekali kau di bawah. Berapa banyak kes yang kita lihat, kata orang-orang bijak, manusia yang kita pandang hina, lemah, tak berkedudukan itulah yang jadi pemimpin, jadi orang penting satu masa nanti. Kita pula kena pergi jumpa dengan dia. Jadi tuan, kita buat baik bukan ada udang di sebalik batu. Kita buat baik ni kerana Allah Ta'ala, kerana Allah yang menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Baik, kembali kepada perkara ni tadi, bahawa bila seorang murid dibuli di sekolah, dia pulang ke rumah, ayah ibunya mengatakan tak apa nak, jangan kisah sangat, ayah ibu bersama kamu. Jadi apatah lagi kalau yang mengatakan demikian adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu kehidupan Nabi kita penuh dengan ancaman, penuh dengan penganiayaan, kezaliman yang seperti yang kita pelajari. Bagaimana kecaman yang ditujukan kepada Nabi SAW. Seperti contohnya, tuan-tuan tentu tahu kisah seorang bernama Al-As bin Wa'il. Ini merupakan seorang musuh Allah SWT, tuan-tuan. Dia Abu Lahab, Abu Jahal ni satu geng lah. Bagaimana bila kita lihat di antara asbab nuzul ayat yang selalu kita baca di surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala ma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Datang seorang yang berkata kepadamu, wahai Muhammad, dia membawa contoh tentang satu perkara, dia lupa tentang dirinya sendiri, kejadian dirinya sendiri. Dia berkata kepadamu, wahai Muhammad, siapa yang boleh hidupkan tulang yang kering ini? Ini namanya Al-Az bin Wa'il ni, musuh Allah ni, la'natullah alaihi ni tuan, macam Abu Lahab, Abu Jahal ni. Datang jumpa Nabi bawa tulang yang telah reput. Dia pun patahkan tulang itu. Dia kata kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, aku dengar cerita bahawa engkau berkata manusia semua akan dibangkitkan di akhirat oleh Allah, oleh Tuhanmu. Macam mana Muhammad tulang dah reput begini akan hidup balik semula, akan bentuk dagingnya untuk kembali dihitung, dihisap di mahkamah Tuhanmu nanti? Dia mengata kepada Nabi kita dengan penuh penghinaan, dengan kata-kata peli, menyindir, memperolokkan, memperbodohkan, memperlekehkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun menjawab, kata, oh ya Muhammad, ayuhillahu haza ba'da ma'ara. Wahai Muhammad, apakah Tuhanmu akan menghidupkan semua tulang ni bila dah hancur seperti patah reput yang aku tunjukkan, aku patahkan depanmu ni, wahai Muhammad?
Maka jawapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, ya ba'atsullahu haza, thumma yumituka, thumma yuhyika, thumma yudkhiluka nara jahannam. Fabuhita allazi kafar. Dalam kes ini Nabi SAW telah pun diberikan oleh Allah SWT idea, itulah wahyu untuk menjawab kata-kata Al-As bin Wa'il, lelaki yang laknat ini, oleh Allah. Dia berkata kepada Nabi kita SAW, boleh ke Tuhan menghidupkan tulang yang reput, dipatahkan tulang itu depan Nabi kita SAW? Maka Nabi jawab, ya, boleh. Nanti Allah akan matikan kau, Allah hidupkan kau, Allah campak kau ke neraka Jahannam. Ada orang yang kadang-kadang kata-kata yang lembut tidak sesuai untuknya, maka kena bagi di kata-kata penampar macam tu, tuan-tuan. Ini kena belajarlah, ini mantik, ini logik. Bercakap dengan orang baik, lain caranya. Bercakap dengan orang yang degil, lain caranya. Bercakap dengan orang takabur, ada caranya. Kata Imam Ghazali yang kita pelajari daripada kitab Bidayatul Hidayah yang lalu, idza ra'aita al-mutawadhi'in fatawadha'u lahu, wa idza ra'aita al-mutakabbirin fatakabbaru alaihi, wa zaka tawadhu'ukum lahu sadaqatun, wa haza wa zalika fatakabburukum alaihi sadaqah. Ada kalanya kita jumpa dengan orang yang tawaduk, kita kena lebih tawaduk daripadanya. Tawaduk kita kepadanya itu merupakan sedekah. Ada kalanya kita jumpa dengan takabur, maka takabur kita ke atasnya itu penting supaya dia belajar sesuatu, dan takabur kita kepadanya itu adalah sedekah untuknya. Merupakan satu sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar. Kan iman ni ada lebih pada 60 cabang kan kita pelajari. Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan, ataupun al-iman bid'un wa situna syu'batan. Bahawa iman ini ada banyak cabangnya, sampai Imam Baihaqi dan imam lain mengarang kitab, contohnya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Bahawa Nabi telah menyatakan yang paling tinggi a'laha qaula ilaha illallah, wa adnaha imatatul aza anit tariq wal haya'u minal iman. Kata Nabi kita SAW bahawa iman yang lebih pada 60 cabang ataupun lebih 70 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah, iaitu berdakwah untuk Islam. Yang paling remeh sekali membuang sesuatu yang boleh membahayakan orang di jalan, dan sifat malu itu sebahagian daripada iman. Intinya dalam bicara Nabi kat sini bahawa iman ini mencakupi apa yang merupakan perkataan, apa yang merupakan perbuatan, iaitu membuang satu menyakitkan di jalan, apa merupakan perasaan hati, iaitu perasaan malu ni tadi merupakan iman. Jadi dalam konteks ini, bila Nabi berdepan dengan Al-Az bin Wa'il, lelaki celaka yang malang ini, tuan-tuan, yang dilaknat oleh Allah ni, dia berkata kepada Nabi dengan penuh penghinaan, memerli Nabi, mengatakan, betul ke Muhammad? Tulang yang begini reput boleh dihidupkan Tuhanmu? Tak masuk akal lah Muhammad. Maka Nabi SAW berkata, na'am, ya ma'asallahu haza, summa yumituka, summa yuhyika, summa yudkhiluka nara jahannam, fabuhita allazi kafar. Nabi kata, ya, tulang ini reput, kau nampak reput, nanti Allah akan hidupkan semula tulang ini jadi makhluk, manusia ke binatang ke, untuk menerima hisab di akhirat. Binatang pun akan menerima hisabnya. Seperti yang kita tahu, kambing yang gemuk yang menanduk kambing yang kurus, maka kambing yang kurus itu akan balas balik kambing yang gemuk itu melakukan kejahatan padanya. Begitulah binatang-binatang yang lain. Kemudian bila habis persidangan makhluk semuanya yang bernama binatang itu, bermulalah mahkamah Allah bersidang untuk manusia. Itu sebab orang-orang kafir ketika melihat binatang ini selesai saja hukuman dikenakan kepadanya, yang zalim melakukan kejahatan kepada yang lemah itu akan dibalas, yang lemah itu balas balik kepada yang melakukan kejahatan kepadanya, yang zalim itu. Kemudian mereka semua akan jadi tanah. Maka si kafir pun melihat terbelilik di matanya, berkata, ya laitani kuntu turaba. Kan kebaik kalau aku juga jadi tanah. Si kafir sombong, walaupun di akhirat tetap sombong. Dia tak akan kata, oh kan kebaik kalau aku jadi binatang. Dia katakan kebaik kalau aku jadi tanah, kerana dia tak nak jadi binatang. Binatang tak ada akal. Jadi dia mengatakan kebaik kalau aku jadi tanah, kerana dia tahu mempunyai, bila jadi manusia ni mempunyai tanggungjawab yang akan dituntut, akan dikemukakan, akan digalas, akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Panjang mahkamah Allah itu, tuan-tuan. Jadi balik kepada cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, berbagai ancaman, berbagai amaran, berbagai tekanan, dari sudut emosi, fizikal terhadap Nabi kita SAW. Allah mengilhamkan untuk Nabi, mewahyukan kepada Nabi untuk jawapan kepada apa yang dikatakan oleh puak musyrikun, puak Yahudi itu. Seperti contohnya kisah yang berlaku kepada Al-Az bin Wa'il. Kenapa turun ayat ini, kata Imam Suyuti dalam Ad-Durr Mansur, iaitulah jawapan kepada kata-kata yang amat menyindir oleh musuh Allah SWT ini. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang hati dan dikasihi sekalian. Jadi Allah menjelaskan, wa kafa billahi syahida. Allah tekankan lagi sekali, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah itu menjadi saksi buat kamu.
Kemudian Allah menjelaskan allazina kafaru wasaddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Sungguhnya orang yang kafir itu, kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir ni. Baik. Lihat. Innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Muka surat 632 paragraf yang terakhir. Firman Allah kat sini, sungguhnya orang kafir dan menghalang manusia daripada jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Iaitu mereka kufur pada diri mereka sendiri, tidak mahu mengikuti kebenaran, serta berupaya menghalang manusia untuk mengikuti dan meneladaninya. Mereka itu telah keluar dari kebenaran dan tersesat sejauh-jauhnya. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang hukumnya kepada orang kafir dengan ayat-ayatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iaitu orang yang suka menzalimi diri mereka sendiri, menghalangi daripada jalannya, melakukan dosa-dosa atasnya, melanggar hal-hal yang memang secara tegas diharamkan, bahawa Allah tidak akan mengampuni mereka. Inilah sikap kaum Yahudi. Mereka tahu kebenaran tapi tidak mahu mengikutinya, bahkan menentang habis besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah telah menjelaskan mereka sesat dengan sejauh-jauhnya. Wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam. Dan Allah tidak akan menunjukkan mereka jalan, adapun jalan menuju kepada kebaikan, kecuali neraka jahannam. Ini dalam bahasa Arab dipanggil istisna munqati', tuan-tuan. Ada dua bentuk istisna. Satu istisna mutasil, satu lagi istisna munqati'. Contoh, kalau saya kata kepada tuan-tuan, saya pergi kat masjid tu, tak ada seorang pun yang datang. Yang ada cuma tiang-tiang saja. Kita nak gambar apa, tuan-tuan? Nak gambarkan bahawa tak ada orang datang ke masjid tu. Kerana larangan PKP menyebabkan tak ada orang datang ke masjid tu. Contohnya, maka kita membuat tamsilan, tak ada siapa pun kat masjid. Maksudnya tiang je. Tiang bukannya manusia. Maka ini dipanggil istisna. Istisna munqati'. Maknanya tiang tu tak sama dengan manusia. Tapi kalau saya sebut, semua orang datang, melainkan Ali, melainkan Abdul Rahman, melainkan Ahmad, melainkan Fatimah. Semua orang datang, melainkan murid saya bernama Fatimah. Fatimah itu sebahagian daripada murid. Maka itu dipanggil istisna mutasil. Yang dikecualikan itu adalah sebahagian daripada yang disebut di awalnya. Yang dikecualikan daripada datang itu, Fatimah itu sebahagian daripada murid-murid saya. Datang semua murid, melainkan Fatimah. Fatimah sebahagian daripada murid. Itu dipanggil istisna mutasil. Ini juga ada kaitan, nanti kita ada peluang kita baca surah Al-Baqarah bila Allah Taala menyatakan semua malaikat sujud illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi iblis itu dikecualikan daripada kalangan semua yang sujud, semua malaikat sujud melainkan iblis. Jadi kat sini ada sedikit kemusykilan bila orang mengatakan iblis itu sebahagian daripada malaikat, yang sebenarnya bukan. Yang sebenarnya ini istisna munqati' namanya. Kerana iblis bukannya malaikat. Kerana Allah jawab dalam surah Al-Kahfi yang kita baca dalam ayat ke-45, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Allah menyatakan bahawa iblis itu sebahagian daripada jin. Iblis sebahagian daripada jin. Iblis bukannya malaikat. Penciptaannya pun lain. Jadi ini Quran punya sifat. Kita dapat lihat pentafsiran bila terhadap satu ayat kadang-kadang berada di surah yang lain, jauh daripada tempat itu. Kita kena baca Quran secara holistik, tuan-tuan, secara menyeluruh. Jadi balik kepada perkara tadi, namanya istisna munqati'. Allah menyatakan, aku tidak akan tunjuk mereka jalan, melainkan jalan neraka jahannam. Jadi Allah tak tunjukkan jalan apa pun. Jalan kebaikan, jalan untuk amal saleh, jalan untuk bertaubat, jalan untuk baca Quran, jalan untuk berkawan dengan orang yang baik-baik, jalan untuk melakukan haji. Tak ada. Semua tu tak ditunjukkan. Aku akan biarkan mereka dalam kesesatan. Jadi ini namanya istisna munqati'. Istisna yang jalan keburukan itu bukan sebahagian daripada jalan kebaikan. Jadi ini kalau kita perhatikan dari sudut gharad lugah yang dinyatakan oleh Allah Taala, ini disebut oleh Imam Az-Zamakhsyari dan tafsirnya antara tafsir yang terbaik, tuan. Ini tafsir Zamakhsyari, namanya Al-Kashaf. Nikmat kalau kita boleh baca bahasa Arab, tuan. Jadi bila Imam Az-Zamakhsyari mengatakan dalam ayat ini, menjelaskan la yaltuf bihim fayantahijuna tariq al-musil ila jahannam aw la yahdihim yawm al-qiyamah tariqan ila tariqaha ay la sarifa lahu anhu. Dalam konteks ini bagi menunjukkan kepada penghinaan, satu balasan yang selayaknya untuk si kafir, bahawa jalan yang nampak semuanya jalan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak beri kepada jama'u bainal kufur wal ma'asi wa kana ba'dhum kafirin wa ba'dhum zalimin ashabu kaba'ir li'annahu la farqa bainal fariqaini fi annahu la yaghfir lahumā illa bitawbah. Jadi Allah menghimpunkan kat sini kisah orang kafir, kisah orang Yahudi
kafir dan juga orang Yahudi yang menghalang orang lain daripada mengikut kebenaran ini, bahawa tiada jalan untuk membawa mereka kepada kebaikan melainkan bertaubat kepada Allah SWT. Tetapi Allah telah pun seal kepada mereka ni jalan kebaikan itu mereka tak nampak. Nampak segalanya keburukan. Nampak segalanya penentangan, keingkaran dan juga bangkangan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan satu gambaran betapa kebejatan penyimpangan yang ada. Ayat ni samalah dengan ayat berkaitan dengan Abu Lahab yang masih hidup lagi ketika turunnya surah Al-Lahab itu, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab. Turun ayat itu kecaman terhadap Abu Lahab masa dia hidup lagi. Ini merupakan mukjizat Al-Quran terhadap satu benda yang belum berlaku, tuan-tuan. Pada masa turunnya surah Al-Lahab itu, Abu Lahab masih hidup. Tapi Allah telah ceritakan bahawa dia mati dalam kekufuran. Dan itulah yang berlaku sebenarnya. Jadi gitu juga dalam kisah berkaitan dengan kaum Yahudi ini, tuan-tuan, kerana pilihannya sendiri untuk menentang Nabi kita SAW. Padahal ada di kalangan mereka yang telah kita pelajari, mereka ni masuk Islam. Macam contohnya kisah Zaid bin Disinna, contohnya macam Abdullah bin Salam, yang asal namanya Husain bin Salam. Ini merupakan golongan yang masuk Islam dan wahasuna islamuhum, jadi orang yang terbaik, bahkan ahli syurga seperti nyatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk masuk Islam ataupun tidak, ini pilihan masing-masing sebenarnya. Jadi tuan-tuan yang hati dan dikasihi sekalian, kemudian kita lihat, ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasulullah itu kepadamu membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang paling baik. Iaitu sungguh telah datang kepada Muhammad SAW dengan bawa hidayah, agama yang hak, penjelasan yang tuntas daripada Allah, maka berimanlah kamu dengan apa yang dibawanya, ikutilah dia, niscaya itu lebih baik bagi kamu. Mudah untuk faham tafsir Ibn Katsir ni, tuan-tuan. Bahasanya mudah. Allah SWT jadikan tafsir ini dapat sambutan manusia zaman berzaman dah 700 tahun. Al-Imam Ibn Katsir mati, wafat, tapi kitabnya mendapat sambutan luar biasa kepada para pengkaji Quran, kerana bahasanya Allah mudahnya untuk faham, tuan-tuan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Saya galakkan tuan-tuan dapat kalau tafsir Ibn Katsir ni, tuan-tuan, tak rugi pelaburan ni, tuan-tuan. Kami bagi hadiah, tuan-tuan, dapat sebuah buku yang menarik lagi, iaitu ensiklopedia nama-nama anak, yang bukan saja nama-nama anak. Ada lebih 3,500 entry kat sini. Makan kisah para ulama, kisah para mufassirin, para muhadithin, para panglima Islam, nama-nama orang perempuan, sahabiah, kalangan orang perempuan, ejaan yang tepat dalam bahasa Arabnya. Ya. Dan sebelum terlupa, saya sampaikan pesan daripada Dalam Travel yang menjadi penaja kepada program kuliah kita. Jangan lupa, tuan-tuan, dapatkan korma Majdul dari Palestin, yang kami import untuk tuan-tuan menyambut Ramadan yang tak lama lagi, Syaban yang tinggal lebih kurang 10 hari saja lagi dari hari ini, yang hari menyaksikan Nabi kita SAW berpuasa pada kebanyakan hari Syaban. Maka dapatkan korma Majdul ni, tuan-tuan. Korma Majdul, dua nama boleh sebut. Tengok ya Allah, menariknya. Tengok dekat ni. Ya Allah, menggoda betul. Nampak dia punya fatil, kitmir, dia punya naqir yang kita pelajari bahasa Arab. Ketika perkataan ni kita lihat ketika kita belajar surah Nisa awal-awal dulu kan. Dapatkan kurma Majdul daripada Dalam Travel. Dan kita sedang mengadakan kempen satu rumah satu kurma sekarang, tuan. Kurma untuk bulan Rajab. Tuan-tuan beli himpunan dengan kurma ajwa. Ni 2 sekilo, 500 gram Majdul dan juga ajwa Rasulullah datang dari Madinah ni, tuan-tuan. Ada sijil lahirnya dari Madinah. Tengok ni pun, ya Allah, cantik ni, tuan-tuan. Menarik, tengok ni, baru lagi. Menggoda iman. Yang Nabi kita SAW sabdakan, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumun wala sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji setiap pagi akan selamat daripada sihir dan juga racun. Dapatkan, tuan-tuan? Boleh hubungi nombor yang tertera di bawah. Kurma Majdul dan juga kurma ajwa dalam kempen Rajab yang kami adakan. Boleh dapatkan 500 gram ataupun 250 gram dengan 250 gram pada harga yang sangat murah. Tak dapat kat tempat lain, tuan-tuan. Free postage lagi untuk Semenanjung. Jadi dapatkan, tuan-tuan. Baik, kembali kita kepada apa yang dibincangkan di sini, bahawa Nabi kita SAW telah pun dinyatakan oleh Allah SWT, berimanlah kepada Nabi, berimanlah kepada Rasulullah SAW yang bawa kebenaran daripada Tuhan kamu. Kalau kamu beriman punya, itu paling baik kamu. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau kamu kufur kepada Allah, tidak akan rugi sedikit pun apa yang Allah
miliki. Apa segala yang ada di langit di bumi itu milik Allah. Di sini gunakan ma bagi menunjukkan kepada keluasan makhluk yang Allah jadikan, bintang, planet, pokok-pokok, binatang, manusia, semuanya termasuk kat sini. Betapa luasnya mencakupi khazanah, pemilikan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana Allahu aliman hakima. Sungguhnya Allah SWT itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi dalam penggunaan Quran, kalau kita perhatikan, ketepatan, keserasian pilihan perkataan ni pun ada ijaznya sendiri. Itu sebab kalau kita lihat ada satu kisah berlaku disebut oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan tentang mukjizat Al-Quran, pemilihan ketepatan perkataan yang Allah gunakan dengan Quran, tuan-tuan. Iaitulah pada zaman Harun Ar-Rashid, ni khalifah Islam yang terkemuka, cucu kepada Allah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Harun Rashid ni dia suka mengumpulkan orang-orang alim, ahli ilmu, ahli tafsir, ahli hadis. Kadang-kadang datang ahli hadis itu, beliau sendiri yang basuhkan tangannya, di kalangan ahli hadis itu yang buta. Begitu penyayang Harun Rashid kepada para ulama. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam hidup ni kalau jadi pemimpin, ambil beratlah kepada orang-orang alim, dapatkan pandangan yang alim yang sebenarnya, iaitu orang yang betul-betul memiliki ilmu. Kalau kita baca kekuatan kerajaan Islam Osmaniyah pun, salah satu sebabnya kerana tegak lebih 600 tahun, kerana semua pemimpinnya amat cenderung kepada para ulama untuk mendengar pandangan mereka, mendengar nasihat mereka. Mungkin daripada 10 nasihat tu 2 kita dapat amalkan. Jadilah daripada tak dengar langsung. Jadi kembali kepada kisah Harun Rashid ni, dia antara guru bahasa tafsir yang sangat disayanginya bernama Asma'i. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada nama Al-Asma'i, Al-Kisai, Sibawi yang pernah saya cerita, Akhfash. Ni semua merupakan tokoh-tokoh, Farazdak, Jarir, ni semua merupakan ahli-ahli bahasa pada masa itu. Ada yang beriman, ada yang fasik. Tapi tuan-tuan, Asma'i ni seorang yang salih, yang baik. Jadi Harun Rashid adakan majlis selalu dengan orang-orang yang salih, para ulama, para muhadifin, untuk mendengar ilmu mereka, belajar, mencedok, menimbang, dan mendapat kebijaksanaan, wisdom. Jadi satu hari Asma'i ni dia bersama dengan Harun Rashid, khalifah orang Islam yang terkemuka, yang salih ni, dan ramailah ahli-ahli bahasa sarjana-sarjana lain dalam majlis ilmu tersebut. Maka tiba-tiba mereka pun istishhad. Istishhad ni maknanya mengambil satu bahan bukti daripada Al-Quran untuk dibincangkan, ada kaitan dengan topik mereka. Maka seorang daripada mereka membaca, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu ghafurur rahim. Orang itu baca ayat ni daripada surah Nur. Allah menceritakan siapa yang mencuri daripada kalangan lelaki atau perempuan, maka dipotong tangannya. Jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Maka itu merupakan satu balasan daripada Allah Taala terhadap kejahatan yang dilakukan. Hukuman daripada Allah Taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka semua orang yang ada dalam majlis ilmu itu tiba-tiba tercengang bila ada seorang Arab Badui yang ada di situ. Arab Badui ni tak ada pendidikan. Cuma Arab Badui ni kata-katanya itu banyak dijadikan sebagai hujah dari sudut bahasa Arab. Maka Arab Badui yang ada di situ, dia setengah pendapat mengatakan dia bukan Islam pun, dia belum Islam. Dia ada di situ, tiba-tiba dia menegur, mengatakan, ni perkataan siapa? Hadza kalamu man? Ini perkataan siapa? Maka jawapan Asma'i selaku moderator, host kepada program tersebut, MC program bersama dengan Khalifah itu, menjawab, ini Quran. Arab Badui itu menyanggah mengatakan, wallahi ma hadza bi kalamillah. Demi Allah, ini bukan kalamullah. Maka Asma'i yang menjadi ketua program ini, MC program ini, marahlah tuan-tuan. Dia melenting lah. Dia orang penting, Khalifah sayang kepada dia, dia orang alim. Kamu orang Badui, apa yang kamu tahu? Seolah begitu tegurannya. Arab Badui kata, betul, aku tak sangka, aku rasa ini bukan Quran, ni kata manusia biasa. Akhirnya mereka membuka Quran. Bertelagak di situ, Harun Rashid suruh buka Quran. Mereka hafal Quran Melaka. Bila dia buka Quran, ternyata ayat itu salah, tuan-tuan. Ni kesaksian yang luar biasa yang disebut oleh tuan-tuan surah Al-Maidah ni. Itu bila Allah menyatakan, wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Sebenarnya Allah sebut wallahu azizun hakim, tapi kerana yang hafiz Quran ni tersilap sebut wallahu ghafurur rahim. Yang orang hafal Quran kerana jadi imam tak teliti, tersilap baca, maka yang lain diam, semua tak tegur. Arab Badui yang tidak hafal Quran yang tegur. Dia kata, tak, ini bukan kalam Allah. Ini laisa hadza min kalamillah.
Tak mustahil ini kalamullah. Akhirnya bila mereka buka Quran, rupa-rupanya ayat tu salah baca, tuan. Semua mereka tak perasan. Mereka baca Allahu Ghafurur Rahim. Ayat ni dengar larasnya baik, ya. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka sebagai balasan terhadap angkara yang mereka lakukan itu, sebagai balasan daripada Allah, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Penyayang. Ayat ini laras bahasanya, frasanya, keserasiannya pun tak serasi. Kerana ayat itu menceritakan tentang hukuman Allah, mana ketegasan Allah, amaran Allah, peringatan Allah, hukuman yang dikenakan. Maka tidak sesuai ditutup dengan Allahu Ghafurur Rahim. Bukan Allahu Ghafurur Rahim. Tak sesuai. Likuli maqamin maqal. Maka tuan-tuan, Arab Badui ini mengatakan tak, itu bukan, ini bukan Quran ni, bukan kalam Allah ni. Maka akhirnya bila mereka buka Quran, mereka dapati betul silap baca. Yang sebenarnya ayat itu berakhirnya Allahu Azizun Hakim. Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi perkasa yang Allah berarti Allah Maha kuat. Kerana ada kes yang berlaku pada zaman Nabi kita SAW, bila orang kaya mencuri, maka keluarganya datang tawassul dengan Nabi, minta syafaat supaya dilepaskan. Nak bayar berapa saja pun tak mengapa, asalkan jangan potong, jangan kerat tangan perempuan itu. Nabi menolak. Yang datang minta tawassul syafaat ini adalah cucu angkat Nabi yang Nabi sangat sayangi, bernama Usama bin Zaid bin Harithah. Saya pernah bentang pada tuan-tuan kisah ni. Maka bila ayat ni turun untuk menceritakan Allah tak perlu pada kamu kaya, itu urusan kamu, tapi hukuman Allah tetap kena jalankan. Kerana bila dibawa ke muka pengadilan, hukuman tetap dilaksanakan. Wallahu Azizun Hakim. Jadi makamul izzah, walaysa maqam al-ghufran. Dalam konteks ayat itu, keserasian lebih untuk menceritakan makna ketetapan, maknanya ketegasan, maknanya hukuman, amaran. Dan perkara ini merupakan satu perintah daripada Allah, tak boleh dipandang remeh. Jadi keserasian tidak boleh kita baca di situ Allahu Ghafurur Rahim, kerana ayat itu menceritakan tentang hukuman. Ayat itu menceritakan tentang ketegasan. Jadi sebenarnya yang tepatnya Allahu Azizun Hakim. Allah Maha Perkasa, tapi dia Maha Bijaksana. Dalam masa yang sama dia bijaksana. Bukan hukuman dijatuhkan kepada orang itu sewenang-wenangnya, seolah macam nanti orang kata tersilap buat keputusan ni. Tak boleh tersilap. Ini ketetapan daripada Allah yang ilmunya yashmal kulla syai', yang merangkumi segala-galanya. Jadi apa yang saya nak cerita pada tuan-tuan tentang ini adalah Al-Quran. Yang dikatakan oleh puak Yahudi itu rekaan Nabi ke, bukan daripada Allah ke? Kalau betul daripada Allah, bawa turun, tunjukkan pada kami engkau naik ke langit, turun semula bawa Quran tu siap tulis. Kenapa turun juzuk-juzuk seperti ini? Wahai Muhammad, ini merupakan kata-kata kaum Yahudi. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, sungguh Quran ini semua turun dengan ilmu Allah SWT. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kata Imam Syafi'i dalam kitabnya yang bernama Risalah, kitab yang penting dalam usul fiqh ni tuan-tuan, maka kalau disebut perkataan Quran, tengok Quran di sudut harfiahnya berarti bacaan yang sampai kepada kemuncak kesempurnaan. Quran. Quran Karim berarti bacaan yang maha sempurna, maha mulia. Jadi kemahamuliaan dan juga kemahasempurnaan bacaan Al-Quran ini, yang disebut dalam Al-Quran ni, tidak hanya dapat difahami oleh para pakar, tetapi juga oleh semua orang yang menggunakan sedikit pemikirannya. Ini kata-kata hebat tuan-tuan. Bahawa walaupun Quran ini kita menyangkakan hanya orang pandai, bijak saja yang faham Quran. Tak. Orang-orang biasa-biasa pun boleh faham Quran dan boleh kagum dengan Quran. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sejak 5,000 tahun lalu, kata kajian menunjukkan bahawa tak ada satu peradaban pun yang ditulis, dibaca orang, dikaji orang, sama ada difahami ataupun tidak, seperti Al-Quran. Bayangkan Quran dipertandingkan di peringkat antarabangsa, menang kat Malaysia. Orang Malaysia faham ke Quran tuan? Faham ke bahasa Arab? Tak faham. Sejak 5,000 tahun lalu, tak ada satu bahasa ataupun satu perantaraan medium yang digunakan yang mempunyai satu kitab suci seperti Quran, dibaca orang, dan kalau orang tak kerti, orang tak faham. Saya pernah tanya pada tuan-tuan, agak-agak dalam agama Kristian yang pegang kitab Bible tu, berapa orang dari timur ke barat yang menghafal Bible? Ada tak? Tapi yang menghafal Quran ribu tuan-tuan. Di Malaysia saja berpuluh ribu orang lahir hafiz setiap tahun. Maka hafiz yang ada melahirkan ribu-ribu orang menghafal Quran. Itu tak masuk Pakistan, Bangladesh, India, di Mesir, di Maghribi, di Jordan. Berapa ramai tuan orang yang menghafal Quran. Jadi tak ada satu bacaan pun dalam kehidupan manusia, peradaban manusia yang direkodkan sejak 5,000 tahun dahulu, yang mana dikaji orang, dihafal orang, diteliti orang, mendapat tempat seperti mana mulianya Al-Quran yang mendapat tempat di hati manusia, iaitu orang Islam, untuk dihafal. Bahkan anehnya, kalau kita lihat tuan-tuan,
Tak ada satu bacaan pun selain Quran yang dipelajari, ketahui sejarahnya, bukan sekadar umum, tapi ayat demi ayat. Bilangan perkataannya, keserasian seperti yang saya gambarkan tadi, sampai Arabi itu menegur bacaan itu salah, tak sesuai Allahu Ghafurur Rahim dalam maqam tempat itu. Yang sesuainya ayat itu ciptakan hukuman. Kenapa pula engkau sebut keampunan pula? Padahal itu hukuman tegas daripada Allah. Dia yang tak Islam pun tahu ayat itu salah. Bagaimana kesaksian luar biasa kepada takdim takhirnya, yang mana dahulu, mana kemudian daripada ayat penceritaannya. Kadang-kadang bila cerita tentang Nabi Musa, Allah menyatakan adkhil yadaka fi jaybika, masukkan tangan kau dalam baju kau, ataupun usluk. Apa beza adkhil dengan usluk? Ini adalah keluar biasaan yang dikaji oleh manusia. Berapa kali digunakan perkataan zakah? Sama banyak pula dengan perkataan barakah dalam Quran. Ada bilangan hari, yaumun pula ada 365 kali dalam Quran. Ini apa ni? Manusia buat ke? Keterbetulan ke? Lepas tu turunnya bukan sekaligus, tapi dalam masa 23 tahun, tapi mempunyai satu tracking sistem yang luar biasa. Pemilihan perkataan-perkataan kesaksian yang dibincang oleh alim ulama dan juga diteliti oleh ramai orang. Bahkan orang jahil pun mengkaguminya, membacanya, menghafalnya seperti yang kita gambarkan tadi. Jadi muslim surat hati dan dikasihkan. Tak ada satu bacaan masa Quran dipelajari, diketahui sejarahnya, bukan secara umum, tapi ayat demi ayat. Dari sudut tahun, bulan, masa, musimnya, musim turunnya, musim panas, musim sejuk, semua ada kaitan, dikaji oleh para ulama dalam asbabun nuzulnya. Tak ada satu bacaan masa Quran yang dipelajari, redaksinya. Dari sudut penetapan kata-katanya, ketersusunan, pemilihan perkataannya, tetapi mencakupi erti kandungannya yang tersuat, tersirat sampai kesan-kesan ditimbulnya. Sampai ada satu tafsir yang dipanggil sebagai tafsir isyari, tuan-tuan. Tafsir isyari ni maknanya apa yang disyaratkan oleh ayat. Ini tafsir makam tinggi. Ada sebahagian yang cuba untuk mentafsirkannya tapi tersesat kerana dia tak ada ilmu alat yang cukup untuk yang membantunya untuk menguasai maksud-maksud yang Allah kehendaki. Jadi tak ada satu bacaan pun selain Quran yang dipelajari, dibaca, dipelihara aneka macam bentuknya yang jumlahnya lebih daripada 10. Serta ditetapkan cara membacanya, mana yang panjang, mana yang pendek, tajwidnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, di mana tebal, di mana nipis. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Tak ada satu kitab yang mendapat kerakyaan dan juga dibaca, diteliti sedemikian seperti mana mereka membaca Al-Quranul Karim. Jadi ini yang Allah SWT nyatakan bila kita lihat ayat yang saya sampaikan ini, tuan-tuan. Iaitu Allah Ta'ala menjelaskan, Ya ayuhan nasu qad ja'akum rasulun bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Jadi turunnya Al-Quran ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, wahyu daripada Allah ini, tuan-tuan sekian, begitu sekali mendapat perhatian daripada orang Islam. Jadi tak ada satu bacaan pun selain daripada Quran seperti yang saya nyatakan tadi, yang diatur, dipelajari tata cara penulisannya. Sampai orang berebut-rebut untuk menulis kaligrafernya. Orang tulis di Turki. Sampai ada sekolah pengajian penulisan Al-Quran itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita lihat bagaimana dikaji, begitu hebat sekali, seperti penulisan kata Bismi pada awal wahyu. Yang pertama yang ditulis menggunakan huruf alif setelah ba. Sedangkan pada ucapan Bismillah tak ada pula alif. Kalau kita sebut kita sebut perkataan Bismi dengan nama, mesti sebut ba alif sin mim, biism macam tu. Tapi kalau sebut Bismillah, hilang pula alifnya, terus ba sin mim. Ini yang ijaz Quran, tuan-tuan. Orang Arab ketika awal-awal dahulu turun Quran, mereka kagum, mereka patuh, mereka bungkam mendengar Quran dibacakan, padahal mereka merupakan ahlul lughah. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, pernah tak kita tahu ada satu bacaan yang sifatnya seperti ini? Kalau tidak, wajarlah bila kalam Allah SWT disampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW dipanggil dengan nama Al-Quran, yang merujuk kepada puncak segala kesempurnaan. Seperti kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah, bahawa Al-Quran ini merujuk kepada bacaan yang paling sempurna. Satu bahan bacaan yang mencapai klimaks, kemuncak kesempurnaan. Tak ada sebarang kecacatan padanya. Jadi sesudah orang-orang Yahudi ini yang merupakan ahli kitab yang bijak, yang tahu, mereka menolak Quran sedangkan mereka tahu kebenaran Quran, maka bagaimana Allah nak bagi hidayah kepada mereka? Itu sebab ayat yang telah kita bacakan, qad dallu dalalan ba'ida, mereka sesat dengan sesat yang terlalu jauh, yang memang tak boleh nak kembali balik semula. Kita kalau naik ke highway, tuan-tuan, tiba-tiba kita terlepas satu simpang, nak pusing balik tu berapa jauh, tuan-tuan.
Itu kat highway, kat dunia. Masih ada ruang lagi. 20 km, 20 km lah ke U-turn balik. Campur balik semua, dapat jalan tu lagi 20 km, 40 km lagi 40 minit. Terlepas tuan-tuan yang mulia saya. Jadi ibaratnya orang Yahudi begitulah keadaannya. Kerana mereka sengaja milih jalan yang sesat. Sedangkan ada jalan kebenaran, maka mereka menolaknya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan untuk mengamalkan Islam, berpegang teguh kepadanya. Kerana Nabi pesan akhir zaman nanti, peganglah kepada Islam itu. Addu alaiha bin nawajiz, gigitlah Islam itu sebagaimana kau gigit pada gerahammu. Jadi tuan bacalah Al-Quran. Kalau ada peluang tuan-tuan nak miliki Quran dalam bulan-bulan pilihan ni, nak belajar Qiyamul Lail, nak berlatih Qiyamul Lail, nak sembahyang pada waktu malam, baca surah-surah pada Al-Quran, dapatkan Quran ni tuan-tuan ni. Quran Qiyam yang kami terbitkan di Telaga Biru ni. Quran ni kita boleh baca ketika berdiri, ketika duduk kan. Jadi kalau tuan-tuan dapat Quran Qiyam, tuan dapat hadiah lagi satu kitab Quran Ghufran, yang merupakan penjuzuk ni tuan-tuan. Satu ni 5 juzuk. Yang dapat hadiah Quran ni, yang juga terdapat padanya wakaf ibtidak, macam juga Quran Qiyam yang kami berikan ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada stand yang kuat macam ni, boleh biarkan Quran ni. Dan Quran ni pun kalau kita ada cucu kat rumah, kita boleh jadikan dia sebagai sutra, iaitu satu penanda tempat kita untuk sembahyang ni. Ada stand ni kan, stand yang kuat ni. Tuan-tuan boleh tinggikan. Saya tunjuk kepada tuan-tuan tuan-tuan boleh rendahkan, boleh tinggikan. Tengok. Ikut keserasian keperluan kita lah. Kalau kita nak rendahkan boleh, nak tinggikan boleh. Nak berlatih waktu malam supaya kita dapat tahajud menggunakan Quran, tengok. Kita letak klip kertas seperti ni. Kan? Tanda lah. Ya. Kat sini kita dapat lihat ada 2 ribbon. Satu untuk kita, satu untuk isteri kita. Tuan tandakan mana surah yang kita sampai pada waktu malam untuk kita baca. Dan dia, tiang ini sini boleh jadi sutra. Sutra ni berarti tempat penandaan kawasan sujud kita ketika sembahyang. Kalau kita sembahyang malam, boleh sembahyang duduk di atas kursi. Boleh sembahyang berdiri, boleh gunakan Quran ni mengikut kepada keperluan kita, bagaimana kita nak tinggi rendahkan. Kami menggunakan stand yang terbaik. Alhamdulillah dah hampir 10 tahun kami dapat stand yang terbaik ni, yang kuat. Jadi mudah-mudahan dapat kita imarahkan malam-malam yang penting, belajar baca Al-Quran dalam sembahyang tahajud kita. Setakat ni saja dulu tuan-tuan untuk malam ni. Segala yang baik semuanya daripada Allah. Kelemahan itu milik manusia, saya sebahagian mereka. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah penjagaan Allah. Atrukukum tahta riayatillah ya yuzih. Saya tinggalkan tuan-tuan yang amat dikasihi di bawah penjagaan kasih sayang Allah Taala. Kenang saya dalam tahajud tuan-tuan Kenang saya dalam bacaan Quran tuan-tuan waktu malam. Kenang saya supaya dapat baiki diri. Doakan untuk kami. Jangan lupa doakan untuk jemaah kita, ahli grup kita yang ada dalam sahabat Ustaz Zahzan, saudara Baharudin Budi yang isinya berada di hospital sekarang. Mohon kepada Allah supaya anaknya selamat, anak sulung tu mudah-mudahan selamat, isinya selamat. Kita doakan mudah-mudahan di kalangan kita ada para salihin seperti kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya Qawaidul Kubra, mintalah doa daripada manusia kerana ramai di kalangan mereka orang salih yang mustajab doanya. Jadi saya minta kepada tuan-tuan doakan untuk saya, doakan untuk sahabat kita Baharudin Budi, isinya yang berada di hospital sekarang, dan mungkin ada kalangan sahabat-sahabat yang lain yang juga berada di hospital. Kita doakan untuk mereka keselamatan. Bagi yang belum join Telegram sahabat Ustaz Zahzan, dialu-alukan. Ada banyak perkongsian kat situ. Kita boleh mendoakan, manfaatkan di situ. Dan yang terakhir saya tuan-tuan, saya seru tuan-tuan, cikgu-cikgu, ibu bapa yang dimuliakan Allah sekalian, anak-anak kita dah mula masuk sekolah, doakan untuk mereka macam doa yang kita pelajari tadi. Alhamdulillahilladzi nasaraka wa azzaka wa akramak. Alhamdulillahilladzi nasaraka ataupun nasaraki wa azzaki wa akramak wa akramaki. Doa yang telah kita pelajari ni. Pegang anak kita, doakan untuk mereka, bagi mereka semangat, bagi mereka doa. Doa itu silahul mukmin, senjata orang-orang beriman. Dan tuan-tuan perlukan buku-buku latihan, buku rujukan untuk darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Maklumlah anak-anak kita lama tak pergi ke sekolah. Buku-buku latihan yang kami terbitkan Telaga Biru, insya-Allah membantu anak-anak kita. Tuan-tuan boleh menziarahi www.telagabiru.com.my, telagabiru.com.my. Dapatkan buku-buku ni yang dikarang oleh cikgu-cikgu yang cemerlang, guru-guru yang hebat. Untuk penggunaan di awal tahun ni, bagi cikgu-cikgu yang belum pilih buku, dapatkan buku-buku kami. InsyaAllah kami orang Islam, kita orang Islam, kita tunaikan zakat. Kalau kita dapatkan daripada orang bukan Islam, setakat dapat ilmu, tapi kita tak dapat membantu orang Islam untuk mengeluarkan zakat. Mana tuan-tuan pilih?
Baik setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa. Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa la na'lam. Wa na'udzu bika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa la na'lam. ونسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عذب بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ما قضيت لنا من أمر فجعل عاقبته خيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ada yang bertanya bila kelas bahasa Arab akan mula. InsyaAllah ni bulan 2, bulan 3 kita akan mulakan insyaAllah. Minggu depan kita akan masukkan poster. Tuan yang menyertai dia dialu-alukan. Untuk mengetahui malam esok saya ada satu bicara forum di Facebook Live Yadim bersama dengan bahagi Ustaz Said Nur Hisham Hafizahullah. Waktunya sama seperti sekarang. Malam esok kita berhenti sekejap daripada tafsir kerana malam esok kita ada diskusi umum, forum umum. Terima kasih tuan ya. Terima kasih atas kalian tuan-tuan. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Maaf atas segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya janjikan saya dapat tunaikan kepada tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Hamba ni banyak kelemahan. Jadi kita akhiri dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Asfani. Terima kasih Azalia. Terima kasih Muhammad Sufyan. Terima kasih semua yang hadir. Fifi Zul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.